So kita dah selesai untuk clear immediate settlement. Okay, now we move to immediate settlement of putting on send. Dan yang ni Dr. Kamarudin contoh tak ada. Nanti saya akan bagi contoh yang saya tunjuk tadi tu daripada buku Dr. Nodi tu. Okay. So kalau untuk send, dia kerja dia memang susah, tapi dia hanya perlu dikira sekali saja. Okay. So awak kena faham penggunaan this decode as apa Sherman punya graph. Nanti saya bagi contoh Dr. Noli lah. Adalah awak kena boleh baca dari situ. Okay. So untuk send kita boleh estimate berapa value of settlement. Okay. Menggunakan this approach untuk square and circular type of footing. Jadi dua ni. Square and circular type of footing dan untuk straight footing. Okay. So dia ada dua type of footing. Mana dua group. Okay. Untuk solid line, dia akan cover untuk square and circular footing. Manakala square and circular footing. Manakala untuk yang dash line ni, dia akan cover untuk straight footing. Okay. So dalam kes yang ini, kita akan dapati bahawa this diagram, they call as a influence factor. Okay, they call as a IZ. Okay. So IZ ni kita akan guna dalam calculation untuk dapatkan immediate settlement. Okay, so sebelum tu, this is the formula. SI is the initial settlement. Okay, CC datang daripada sini. Okay, Q ni adalah load akan dikenakan. Manakala Q0 adalah berapa nilai unit weight time D yang ditanam dalam tanah tersebut. Okay. Tolak dengan Q. Okay, Q adalah load yang akan dikenakan. Okay, so that is for C1. Manakala C2 adalah 1 campur 0.2 log. Okay, berapa lama yang kita nak cari? Contoh kalau untuk, contohlah, dia tak ada beza sangat untuk sen. Contoh 5 tahun. So kita letak 5 tahun bergantung pada soalan. Atau bergantung pada apa yang kita nak predict. Okay. So Q0 adalah berapa value of apa namanya stress. Let's say kita tengok dia punya notation tu. Value of stress, okay, sama ada this is apply load ataupun gamma darat dengan D tu. Okay. Tolak dengan stress. Yang ini saya nak kita tengok notation dia balik. Okay. Cuma yang saya nak sentuh ni adalah IZ ni lah. Okay, this IZ. Okay. Manakala ES ni pun kita kena tentukan nanti. Okay. Dan dia based on kedalaman. Okay. Okay. Sebab apa dia pakai istilah of the summation ataupun total? Sebab kita kena ikut kedalaman dan kita kena tambah later on. Okay. So dia ada cumulative punya value. Okay. So rumus ni nak faham, dia kena tunjuk contoh baru awak faham. Nanti saya katakan dengan contoh Dr. Noli. Okay. So apa maksud this diagram? Okay. Okay, untuk this diagram, kalau untuk square and circular footing, okay, pada kedalaman kosong, dia dah ada bacaan dia bersamaan dengan 0.1. Okay. Pada kedalaman B/2, which is lebar bagikan dengan 2, dia bersamaan 0.5. Okay, so ini 0.5, ni 0.1. Kalau awak boleh buat scale dia, awak akan ada scale macam ni, 0.5. Okay. Dan pada square and circular footing, dia akan jadi 2. 2B, iaitu 2 kali ganda B, tapi IZ bersama dengan kosong. Okay, so IZ akan jatuh di sini. Okay. So menunjukkan bagi square and circular footing, yang hanya di-consider dalam calculation adalah sampai ke 2B. Okay.
Contoh kalau B bersama dengan 2 meter, so kita hanya kira 4 meter saja dalam yang untuk tentukan berapa nilai immediate settlement. Sama juga, kalau bagi street footing, approach yang sama, okay, dapatkan this value IZ 0.2 bila Z bersama dengan 2, Z bersama 0, IZ 0.5 bila Z bersama dengan B, okay, okay, IZ bersama dengan lebar tu, okay, Z bersama 0.5 bila Z bersama dengan B, kedalaman bersama dengan B, okay. Dan yang ketiga, IZ bersama 0 bila Z bersama dengan 4B. Okay. So ini terpakai apabila L over B lebih daripada 10. So that could be considered as a street footing. Okay. So this is the idea. So sekarang saya tunjuk contoh pula. Tak boleh soalan. Okay. Ha. Ha? Ulang balik yang macam mana dapat IZ tu. Saya campur beli. Okay, IZ ni memang dah ditetapkan. Oh, bukan. IZ ni Oh, ditetapkan. Maksudnya bila Z sama kosong, okay, ni tak ada skill. So awak skill kan? Okay, awak akan ada skill nanti. Dia letaklah. Okay, nak selesai soalan ni dia mesti lukis pada kertas graf atau grid paper. Okay, bila Z bersama kosong, Z bersama 0.1. Yang ni memang dah datang daripada Sherman punya approach. Okay. Jangan tanya macam datang 0.1, 0.5 tu dah memang dia dah design dia tu. Okay. So this formula ataupun this rumus mesti dirujuk lah. Okay. Okay. So sekarang macam mana kita nak translate kepada value pula. Okay. So saya pergi pada contoh Dr. Nolly. Okay. Yang ni awak kena beri perhatian betul eh. Sekejap saya stop. Okay. Okay. Okay ni nanti saya bagi ni awak baca lah. Okay, so nak tengok Q tadi saya tak. Q is the contact pressure at the level of foundation. Q is the width of, okay. Okay, terbalik lah. Q ni adalah stress yang akan dikenakan. Q besar ni. Manakala Q ni adalah width of excavated soil. Maknanya tanah yang gamma darat dengan D tu lah. So saya fikir kalau normally gamma darat D dia tak besar. Yang besar adalah stress yang akan dikenakan. Okay. Okay, so kita tahu lah, this is the stress yang datang daripada unit weight time D. Ni adalah stress datang daripada foundation yang dikenakan. Okay, so persoalan dia IZ nanti saya dah bincang. ES is the young modulus. Okay, okay. Okay, ni awak kena terima dulu eh. Okay, dalam soil investigation, okay, normally kita ada dua kaedah untuk tentukan E daripada decide. Okay. Yang pertama, kita menggunakan standard penetration number iaitu SPTN ataupun kita menggunakan cone penetration resistance iaitu QC. Okay, walau bagaimanapun, this value kita kena convert ataupun multiply dengan pemboleh coefficient untuk convert dia jadi kepada ES. Okay. For example, 2.5 times QC untuk square circular foundation, baru kita dapat nilai ES. Okay. Maknanya dia bukan straightforward. Dia kena darab lagi dengan satu coefficient. Okay. Ataupun ES sama dengan 3.5. Okay. Untuk street footing. Okay. Untuk SPT, standard pressure number, N, kena didarabkan dengan 766. Okay. Baru dapat ES. Okay. Awak terima dulu. Okay. Okay. Maknanya dalam actual, kita tak boleh dapat directly nilai ES. Melainkan kita kena refer kepada dua method iaitu SPT ataupun CPT. So normally soalan akan bagi nilai SPT. Contoh. Ataupun CPT. So tugas kita untuk dapatkan ES untuk selesaikan 4.4 ni adalah dengan multiply lah the coefficient mana yang sesuai. Okay. Kita pergi pada soalan nanti. Okay, yang ini saya dah terang tadi tu.
Okey, nanti kita akan ingat balik, kita akan go through balik untuk faham. Okey. So this is the soalan. Okey. Kes yang ini dia hanya bagi SPT. Betul tak? Maknanya kita kena directly fikir mesti darab 766 untuk dapatkan ES. Okey. 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 So 766 mesti didapati untuk dapatkan darab dengan N untuk dapatkan ES. Okey. So saya kena lukis dulu soalan yang ni supaya awak nampak Sekejap Stop. Awak pun kena lukis juga sebelum saya lukis. Mudah-mudahan cepat saya explain Sekejap Start. Okey, sebab awak tak ada soalan sebut, saya bacalah. Okey. Saya terang Okay, a foundation of size 3x3. Okay, dia size 3x3. Okay. Lepas tu dia akan diletakkan pada 1 meter dalam. Okay. So maknanya kalau this is the ground, okay. So kita akan dapati bahawa dia berada 1 meter contoh Okay, this is the foundation. Okay. So yang ni 1 meter di bawah. Okay. Dia punya area 3x3, okay. Dan load yang akan dikenakan adalah 1500, okay. Unit weight 18. Okay, maknanya untuk dapatkan Q nanti 18 darab 1 lah sebab dia ditanam 1 meter. Okay. Manakala kalau untuk Q0, okay, 1500 bahagi dengan 9. Okay, so dapat dah Q0 dengan Q yang kita nak selesai nanti lah. Okay, determine the settlement after 5 years. Okay, selepas 5 tahun. Okay, sebab C2 ada kaitan dengan jangka masa tahun kan. C1 menggunakan maklumat daripada 2 ni lah. Okay, so at the end masukkan dalam untuk dapatkan SI tersebut. Okay, isunya sekarang macam mana kita nak tentukan nilai I, Z dan nilai ES. Okay. Saya cadang saya tak boleh teruskan sebab kalau nak teruskan ambil masa lama. Setakat ni boleh faham lagi tak? Boleh. Okay. So kita stop sini dulu boleh? Nanti saya Tapi bagi ikut doktor. apa? Ikut doktor. Saya stop dulu sebab kalau saya terang saya rasa tak sempat habis pukul 1 ni. Okay. Alang-alang baik saya terang sekali lagi. Tapi awak ni salin ni dulu. Salin yang gambar ni dulu. Lukis dulu. Supaya saya tak akan ulang benda ni sekali lagi. Saya snap gambar. Betul awak share Okay. Nanti saya bagi contoh Dr. Noli ni. Awak refer waktu kita kelas hari Ahad nanti. Okay. Okay. So saya stop setakat itu dulu. Okay. Kita jumpa next week lah. InsyaAllah hari Ahad. Stop. Okay, cantik. Okay. So jumpa hari Ahad Nanti saya share Dr. Noli punya contoh ni. Setuju doktor. Okay. Ya. Okay. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Good afternoon. Waalaikumsalam doktor. Thank you, doktor. Terima kasih doktor.